Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah kali ini ialah legenda Watu Papekang. Seperti apakah kisah kali ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Setiap kajian tentang budaya yang tidak termasuk cerita rakyat sudah lengkap. Dan cerita rakyat mungkin menunjukkan petunjuk untuk peristiwa masa lalu dan adat kuno. Papekang adalah sejenis pemukul yang dibuat daripada sejenis batu waktu dipukul dengan cara tertentu ke atas sejenis batu lain. Akan mengeluarkan satu suara yang sedap didengar, beralun, berirama dan agak luar biasa. Pemukul batu ini bentuk kecil di bahagian pemegangnya, dan guru memanjang di bahagian depan dari tempat genggaman tadi. Batu yang memerlukan dipukul kemudian terdapat lekuk atau kelut di bahagian tengah batu tersebut. Pada zaman dahulu kala, ada 7 orang adik-beradik yang membesar menjadi pahlawan hebat dan gagah berani, yang tinggal di kawasan penempatan Nunuk Ragang. Pada suatu hari, semasa mereka berenang di Sungai Liwagu, mereka ternampak satu objek yang bersinar di dasar sungai tersebut. Abang yang sulung dengan segera menyelam, untuk cuba mengambil objek bersinar itu tidak berjaya. Abang kedua turut menyelam untuk mendapatkan objek bersinar itu juga gagal. Begitulah seterusnya dari abang 3, abang 4, abang 5 dan abang ke-6. Cuba menyelam dan berusaha mengambil objek bersinar itu. Semuanya gagal mengambil objek tersebut. Akhirnya adik bongsu mereka yang ke-7 dengan usaha dan azam yang tinggi, berjaya mendapatkan objek bersinar itu dan membawanya ke permukaan sungai. Waktu batu bersinar ganjil ini diperiksa dan dihalusi, mereka dapati bahawa batu ajaib itu adalah sejenis batu panjang, setebal pergelangan tangan, bulat, halus warna hitam dan beberapa garisan di permukaan batu tersebut. Daya tarik, keunikan dan keganjilan batu ajaib itu membuat 7 orang adik-beradik tadi masing-masing ingin memiliki batu ganjil. Kerana beranggapan bahawa batu ganjil itu mungkin ada kekuatan gaib dan luar biasa, mereka 7 orang adik-beradik bertengkar serta bergaduh sesama sendiri. Pertengkaran dan pergaduhan adik-beradik disebabkan batu ganjil yang ajaib serta luar biasa itu dihentikan serta merta oleh bapa mereka yang datang setelah mendapat tahu anak-anaknya tengah bergaduh. Untuk meleraikan serta mencari dari 7 orang adik-beradik yang terkenal dengan kehebatan dan kegagahan mereka ini dari terus bergaduh, bertengkar dan bakal menimpa bencana, bapa 7 orang adik-beradik ini membuat keputusan merampas batu ganjil tersebut. Dari salah seorang anak, dia lalu menghempaskan batu ganjil dan ajaib itu ke tanah maka patah terbelah 2. Bapa 7 orang adik-beradik ini dengan tegas mengambil sejenis batu lain dan memukul batu ganjil tadi sehingga pecah menjadi 7 bahagian. Dia mengambil 7 pecahan batu tadi dan memanggil anak-anaknya sambil memberikan setiap orang anak satu pecahan, sambil berkata, jika pada suatu hari mereka mengembara dan berpisah ke arah tujuan hidup masing-masing, mereka mesti menyimpan batu tadi sebagai kenangan. Batu-batu ganjil itu juga jika dikumpulkan dan dikeluarkan pada suatu hari di masa hadapan, yang bakal membuktikan bahawa mereka sebenarnya adalah dari satu rumpun keluarga yang berkaitan dengan kekeluargaan antara sesama sendiri. Batu-batu ganjil ini digunakan sebagai batu atau Watu Papekang.
Bapa 7 orang adik-beradik ini juga dengan penuh kasih sayang membuat 7 tajau besar yang dinamakan Tagamans, dan memberikan tajau itu kepada setiap seorang anak dia. Tajau tersebut dibuat dari sejenis tanah liat yang diambil dari kampung Bitun, Ranau. 7 orang adik-beradik tadi akhirnya berpisah dan menggunakan pengikut mereka masing-masing ke utara, timur, barat dan selatan Borneo Utara. Nama 7 orang adik-beradik itu adalah Longguai, Runsut, Tinggoron, Lintobon, Tomui, Turumpok, dan nama adik ketujuh tidak diketahui. Aki Longguai adalah adik-beradik yang terawal pindah dari Nunuk Ragang. Menurut legenda suku Rumus dan Tibaba, suku Sukang mengatakan mereka berasal dari susur Galo Aki Longguai. Suku Dumpas, Mangkaak, Gunatong dan Poruzu adalah dari susur Galo Aki Longguai. Aki Runsut Kuba mengikuti jejak Aki Longguai walaupun mereka mengembara sehingga sampai ke Kudat. Suku Rumus mengatakan yang mereka berasal dari susur Galo Aki Runsut. Dari Aki Runsut wujud suku Momogun, Rumus, Gonsemen, Nulu dan Pilapazan. Aki Lintobon adik bongsu dari 7 orang adik-beradik. Suku Tibaba mengatakan bahawa mereka adalah dari susur Galo Aki Lintobon. Suku Mononggigi, Tobilong, Kimaragang, Tuhoen, Tibaba, Kolikuan, Potiukan, Tompios, Minoko, Kiroiu, Korupan, Tasapang adalah dikatakan dari susur Galo Aki Lintobon. Aki Tomui seseorang yang bernama Dusun. Suku Liwogu mengatakan bahawa mereka dari susur Galo Aki Tomui, dan menamakan salah satu kampung mereka di Kampung Tomui. Suku Liwogu, Tindal, Kuijau, Bundu, Liwan Am Sinulihan, khas dari susur Galo Aki Tomui. Aki Turumpok adalah salah seorang dari adik-beradik yang telah hilang. Gahib melihat dia pergi bertapa di satu gua. Aki Tinggoron pindah ke kawasan penempatan Telupit. Dari susur Galo Aki Tinggoron muncul suku Koroli, Kotoring, Kihulu, Sogo, Sungangon, Dalamasen, Tampulong, Songilitan, Bayok, Dusun Klias, Putih, Tindakon dan Turawik. Sehingga hari ini, Watu Papekang ada yang dibuat dari contoh bentuk legenda. Watu Papekang yang asli sebelum dipecahkan menjadi 7 bahagian. Sekitar tahun 2004 hingga 2006, terdapat kekurangan 6 batang Watu Papekang disimpan oleh orang kampung di sekitar kawasan penempatan Nunuk Ragang. Dan ada yang panjang sepanjang 30 cm. Watu Papekang adalah sejenis batu yang dibuat dan diguna pakai oleh penduduk asal Nunuk Ragang. Setiap kisah legenda ada versi masing-masing. Satu lagi versi Watu Papekang dan 7 orang adik-beradik Nunuk Ragang yang diturunkan ceritanya dari turun-temurun.